Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid kelas 6 dan 5 SKS. Ustaz doakan agar semua sihat walafiat dan sentiasa bersedia untuk meneruskan pembelajaran walaupun secara PDPR. InsyaAllah hari ini Ustaz akan bawakan pelajaran 16 perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Jadi murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 149. Di bawah pelajaran sirah. Jadi ini adalah sambungan kisah setelah Nabi berjaya menawan Kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Jadi itu kita dah bincang sebelum ini. Ini ialah setelah Nabi dan orang Islam berjaya menawan Kota Mekah dan menguasai pentadbiran Kota Mekah. Bermulalah Islam berkembang ke seluruh Kota Mekah dan sekitar Kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Jadi tajuk hari ini sekali lagi Ustaz ulangi, perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah di muka surat 149. Jadi murid-murid semua, sebelum Ustaz bawakan pelajaran sirah pada hari ini, Ustaz nak bawa untuk murid-murid mengingati sekali lagi rukun solat. Rukun solat, kerana ini adalah satu perkara yang penting. Ustaz selalu tekankan mesti kita tahu dengan yakin perkara-perkara yang menjadi rukun solat. Jom kita baca bersama-sama rukun solat. Pertama, berdiri tegak. Kedua, takbiratul ihram. Bersama dengan yang ketiga, iaitu niat. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, rokok. Yang keenam, sujud i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kelapan, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Yang kesepuluh, baca tahiyat akhir. Yang kesebelas, selawat ke atas Nabi. Yang kedua belas, salam yang pertama, dan yang ke-13 tertib. Jadi itulah 13 perkara yang mesti diketahui dengan yakin untuk solat kita itu lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada pelajaran hari ini, iaitu perkembangan Islam setelah Nabi berjaya menawan Kota Mekah, dipanggil pembukaan Kota Mekah. Cuba lihat di muka surat 150. Iaitu strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan kesan. Jadi ada sebanyak 3 strategi. Ada sebanyak 3 strategi yang akan kita bincangkan pada hari ini, yang akan kita belajar pada hari ini. 3 strategi yang Nabi laksanakan di Kota Mekah. Okey, strategi yang pertama, mengukuhkan negara Islam. Di bawah tajuk ataupun bab mengukuhkan negara Islam ada 2 pula. Yang pertama, membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Jadi di bawah membentuk masyarakat mengikut acuan Islam ini, iaitu menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Jadi seperti mana yang telah kita bincang sebelum ini, semasa pembukaan Kota Mekah, Nabi telah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah. Jadi itu satu perbuatan ataupun perkara yang pertama Nabi laksanakan ketika memasuki Kota Mekah. Okey. Yang kedua, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Kita tahu bahawa
Kebanyakan ketika itu, ketika pembukaan kota Mekah, orang Mekah adalah bukan beragama Islam. Majoritinya bukan beragama Islam. Mereka ini menyembah berhala. Jadi, di bawah strategi yang pertama ini untuk mengukuhkan negara Islam, jadi membentuk acuan Islam terlebih dahulu. Nabi melantik orang-orang yang tentu untuk mengajar kepada orang musyrikin Mekah yang memeluk agama Islam untuk belajar ilmu agama. Okay, yang ketiga, menegakkan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Jadi semua itu adalah amalan jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang Arab jahiliyah sebelum Islam. Jadi amalan-amalan itulah telah ditukar kepada ajaran Islam. Jadi murid-murid dapat bayangkan bahawa perpindahan daripada jahiliyah kepada Islam selepas pada pembukaan kota Mekah. Okey, yang kedua, di bawah mengukuhkan negara Islam ini ialah memperkasakan ekonomi umat Islam. Memperkasakan ekonomi umat Islam, iaitu mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Jadi Nabi menghantar utusan-utusan ataupun wakil untuk memungut zakat dan jizyah. Zakat semua kita tahu, zakat pendapatan, zakat harta, zakat ternakan, zakat zakat fitrah semasa hari raya. Itu semua wajib dikeluarkan apabila cukup syarat-syarat. Dan bayaran jizyah. Jizyah ini ialah pungutan daripada orang-orang yang bukan beragama Islam, tetapi mereka ini hidup di negara Islam. Jadi mereka ini mesti membayar jizyah. Itu namanya jizyah. Jadi inilah sumber ekonomi di awal Islam dahulu untuk mentadbir negara di bawah wilayah kota Mekah. Okey, strategi yang kedua iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Menekankan tanggungjawab berdakwah. Ada 2 poin di situ, iaitu peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi semua Nabi menyuruh untuk menyampaikan kebenaran Islam. Tak kiralah lelaki ataupun perempuan, muda ataupun tua, untuk sama-sama menyampaikan kebenaran Islam. Kerana kita tahu sebelum ini di kota Mekah mereka adalah musuh kepada Islam. Jadi orang Islam yang baru memeluk Islam tidak berapa tahu akan kebenaran Islam yang sebenarnya. Okey, yang seterusnya saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Jadi apabila Islam menguasai kota Mekah, maka semua penduduk kota Mekah, tidak kira bangsa apa, tidak kira kaum apa, kabilah apa, semua adalah bertanggungjawab untuk menjaga atau mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman-ancaman wilayah-wilayah yang di sekitarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah strategi yang ketiga, menjalinkan hubungan menjalinkan hubungan luar. Di bawah menjalinkan hubungan luar ni ada dua bab, iaitu menghantar utusan dan gubernur. Jadinya Nabi melantik utusan-utusan dan gubernur-gubernur untuk membuat perhubungan luar di antara orang Islam di Mekah dengan orang di luar kota Mekah, negara-negara dan negeri-negeri kawasan
berhampiran dengan kota Mekah. Iaitu para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Jadinya utusan-utusan ini ditugaskan untuk berdakwah, untuk menerangkan kebenaran Islam dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Okey, seterusnya, para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Jadi, Nabi juga menghantar gubernur-gubernur. Gubernur ini adalah wakil yang menjadi ketua di kawasan-kawasan yang telah dikuasai oleh orang Islam. Jadi, Nabi melantik sahabat-sahabatnya menjadi gubernur, dinamakan gubernur, iaitu wakil orang Islam untuk mentadbir di kawasan-kawasan yang telah dikuasai oleh Islam untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajar agama Islam. Jadi Islam pun akan dapat tersebar di kawasan-kawasan yang luar kota Mekah tetapi dikuasai oleh orang Islam. Dan yang seterusnya, menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab, iaitu baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Jadi Nabi menerima delegasi kabilah-kabilah yang ingin memeluk agama Islam, yang ingin belajar Islam, yang ingin berbaik-baik dengan Islam. Jadi Nabi menerima mereka dan mengajar mereka menjadi orang Islam yang sempurna dan beramal dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi itulah 3 strategi yang Nabi laksanakan setelah berjaya menawan kota Mekah ataupun selepas dinamakan pembukaan kota Mekah. Jadi diharap murid-murid dapatlah meneruskan bacaan di buku teks masing-masing selepas menonton video Ustaz ini. InsyaAllah Ustaz akan bertemu lagi dengan murid-murid kelas 6 dan 5 untuk pelajaran seterusnya. Cuma sebelum Ustaz akhiri PDPR pada hari ini, Ustaz ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha pada minggu hadapan. Jadi tak sampai seminggu lagi kita akan menyambut Hari Raya. Jadi selamat berhari raya kepada semua murid-murid kelas 6 dan 5. Setakat itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.